A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Marilah kita sesama itu mendengar tazkirah membaca al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi hormati para imam, para bilal dan seluruhnya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini tu hari Jumaat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ayyam. Sayyid ini mana penghulu segala hari Jumaat. Dalam sirah sendiri kita baca sirah itu Allah jadikan Nabi Adam pun pada hari Jumaat. Dikeluarkan Nabi Adam dan Hawa daripada syurga pun pada hari Jumaat. Dan tak lupa bahawa kiamat pun berlaku hari Jumaat juga. Jadi kita sebagai itu hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sesama itu memuliakan hari Jumaat ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membanyakkan amal-amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada tengah hari inilah masa yang singkat ini, yang pendek ini, kita berkongsi ilmu sikit sebanyaklah, iaitu kelebihan orang yang bersedekah. Hari ini kita lihat sedekah ini satu amalan yang sangat disuruh, yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran banyak ayat-ayat menceritakan itu supaya kita ni menjadi hamba yang pemurah, jadi orang yang suka bersedekah. Sebagaimana satu ayat dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fi wala khilal. Sadaqallahul azim. Ayat ini di antaranya maksudnya Allah telah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, di antaranya kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Amanu, yakni orang yang beriman kepada Allah. Apa di antara perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi beritahu kepada kita semua sekali, kita orang beriman. Beriman ni kita yakin tentang rukun iman yang 6 itu. Yang pertama sekali beriman kepada Allah. Dan yang akhir sekali beriman itu dengan adanya hari kiamat nanti. Jadi sini di mana beriman kepada Allah dan beriman hari akhirnya ada kaitan. Atau beriman kepada Allah, maka kita akan balik kepada Allah, kita akan dibicara di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Adakah memadi dengan beriman kepada Allah, beriman hari akhirat tanpa kita melakukan iaitu amal-amal yang soleh? Di antara amal yang soleh ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya yuqimus solah. Ini
Yuqimus solah, adalah kamu diri semayang. Ini yang pertama, semayang ni. Kena jaga kita semayang ni. Saya dah beritahu bahawa orang tak semayang nanti Allah beritahu kepada kita nerakalah tempatnya. Kalau kita baca dalam surah surah Mudaththir ke, antaranya berlaku dialog percakapan ahli syurga dengan ahli neraka. Ketika itu ahli syurga tanya kepada penghuni neraka, apa di antaranya masalakakum fi saqar? Apa menyebabkan kamu ni wahai penghuni neraka ni berada dalam neraka saqar? Tempat yang sangat azab, tempat yang sangat seksa, tempat yang sangat pedih. Maka jawablah di antara penghuni neraka saqar tadi, qalu lam nakum minal musallin. Ini mereka menjawab, kami ni bukan daripada orang yang sembahyang. Lam nakum minal musallin, bukan daripada orang yang berikan sembahyang. Ini nak beritahu kepada kita, orang yang tak solat, orang yang tak sembahyang, Allah beritahu dah dalam Quran, mereka ni akan dihunikan neraka saqar. Nauzubillah min zalik. Yang keduanya, walam nakun nutimul miskin, dan kami tak beri makan pun kepada itu orang miskin. Orang miskin ramah, susah ramah, tapi tak beri makan, tak beri hak-hak mereka. Ini beritahu kepada kita bahawa ayat kita baca tadi yang pertama sekali, dirikan semayang. Yuqimus solah, adalah kamu berikan semayang, jaga semayang kita ni yang 5 waktu. Yang 5 waktu ni kita wajib tunaikan selagi kita nak ada berakal. Orang tak ada akal sekarang ni bab lain lah, ya tak? Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi beritahu di antaranya, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Hendaklah kamu infakkan, hendaklah kamu belanjakan apa yang kami beri kepada kamu, harta, sebahagian pada harta, dalam keadaan sirran, keadaan kita buat senyap-senyap, sembunyi, wa alaniyah, dalam keadaan kita buat secara terang-terangan. Jadi sini beritahu kepada kita, perkara yang kedua dalam ayat ini, dalam surah Ibrahim ini, yang pertama Allah mintakan semayang, yang kedua itu infak fi sabilillah, belanjakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya daripada harta itu pada jalan Allah, sama ada jadi buat senyap-senyap atau cara terang-terangan, sirran senyap-senyap, wa alaniyah secara terang-terangan. Jadi ulama membahaskan, kalau di mana itu sedekah yang wajib, contohnya sedekah yang wajib, zakat, di sini boleh buat cara terang-terangan. Kalau yang sunat sekarang ni, sedekah sunat, kita kalau boleh buat cara itu sirra, cara kita menyembunyi, tak boleh beritahu kepada orang lain, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Di mana kita nak tunaikan tadi semayang tadi, dan kita infakkan harta kita itu min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fi, sebelum datangnya itu satu hari nanti tidak ada jual beli dah. Dan akhirat nanti tak ada jual beli dah. Nak pergi beli sayur apa, nak beli ikan ke, nak beli, tak ada apa jual beli dah hari tersebut. Sekarang ni atas dunia kita berjual beli lagi, tapi hari Jumaat apabila azan dilaungkan, maka haram kita berjual beli. Ini bagi orang lelaki, bagi orang lelaki. Orang perempuan dia harus bagi mereka, tapi kalau meraihkan iaitu semua ini, itu lebih baik bagi orang perempuan. Ini kena faham konsep tadi. Wala khilal, dan ingat, nak dikira semayang ini dan nak infakkan harta ini, yang pertama itu hari yang tidak ada jual beli, dan hari yang tidak ada saudara mara kita, sahabat handai kita yang boleh menolong kita pada kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Masing-masing diri masing-masing lah, nafsi-nafsi, tidak ada orang boleh bantu kita pada hari tersebut. Ini bergantung kepada amalan-amalan kita. Jadi pada tengah hari ini, dia antara kita lihat dalam kita dengar dah ayat tadi menceritakan Allah minta supaya kita ni banyak bersedekah, banyak infak fi sabilillah. Apa di antara kelebihan kebesaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang nak infak, nak belanjakan itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali itu di mana dia boleh menutupkan
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La basata annaha tutbil ghadab Allah Subhanahu wa taala kama fi qawlihi alaihi wassalatu wassalam inna sadaqatas sirri tutbi ghadab Rabbi tabaraka wa taala. Sahih at-Targhib. Jadi hadirin maksud beliau beritahu apa kepada kita, di mana orang yang bersedekah ini ataupun infak fisabilillah ini, yang pertama sekali semuanya zakat tadi ataupun sedekah tadi, dia memadamkan itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Berarti bahawa Allah murka ke atas orang yang bakhil, orang yang belanjakan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita hari ini untuk mengelakkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kita kena sedekahlah. Sedekah hak wajib kita buat, hak sunat kita buat. Kita alhamdulillah hari Jumaat dah banyaknya tabur-tabur masjid. Kita perlukan RM1 ke, orang yang mampu sekarang ni kalau gaji mereka RM20,000 kan RM1 juga dengan kita orang kampung ni. Dah gaji RM100 dah atas kemampuan. Tetapi yang penting al-ikhlas, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita. Nabi ni sayang kepada kita, kepada umat dia. Nabi kata apa? Wa inna sadaqata as-sirri tutfi'u ghadaballah Rabbi tabaraka wa taala. Sebenarnya sedekah ini cara sembunyi boleh memadamkan iaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi kita hari ini kita menggalakkan iaitu kita ni jadi orang yang pemurah. Ada yang kedua, Nabi tahu dia antara kelebihan orang yang bersedekah ini, annaha tamhu al-khati'ata, wa tazhabun nara kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, was sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'u an-nara. Nabi tahu apa sini? Di mana sedekah ini dia boleh itu memadamkan ataupun menghapuskan khati'ah, segala dosa-dosa kita. Besar. Kita hari ni dosa lain kita ni, bawa kecil pun ada, besar dah kita buat dah, semayang kita jaga semua dah. Buat baik daripada ibu bapa, bulan puasa kita semayang, orang pergi buat haji, hak wajib. Tapi ada kali di antaranya dosa-dosa kecil ni. Turun daripada sejid, dia antaranya nampak benda-benda yang melalaikan kita dari mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Tengok perempuan lalu contohnya, comelnya buat lalu tidak contoh, ataupun cari selipar saja tak temu selipar kita ni dah, kita pun maki hamu lah kita, siapa yang ambil selipar ni dah, maki hamu lah aku ni dah macam-macam lagi. Maka kita pun cara nak menghapuskan dosa kita buat bersedekah. Ini di antara penyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sedekah ini tutfi'u al-khati'ah, dia memadamkan itu kesilapan kita, kama tutfi'ul ma'un nara, Nabi kata sebagaimana air boleh memadamkan api. Ni besar, ini perbandingan. Hari ini api boleh padam dengan air. Kita pakat belum lah. Yang kedua di antaranya kelebihan orang yang bersedekah ini, terlihat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar dah hadis sebelum ni bahawa 7 golongan akan mendapat itu perlindungan, naungan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yaumul mahsyar nanti. 7 golongan. Satu golongannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu fi as-sahihaini. Ini hadis Nabi beritahu kepada kita, pada kiamat nanti 7 golongan yang akan mendapat naungan, lindungan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat pada hari tersebut. Satu golongan rajulun ini lelaki. Tapi umum, lelaki sama ada kecil besar ke, orang Melayu ke, orang Arab ke, orang putih ke, perempuan ke, tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha, di mana dia sedekah dengan sedekah kemudian dia menyembunyikan sedekah tadi. Ini sedekah sunat.
Dah pula kita ni sedekah sunat nak derma nak sedekah RM1 je. Ke masjid kita ni akad lambat juga. Lambat juga suruh tengok belaka. Ataupun tengok aku nak sedekah ni. Dah beritahu gitulah. Hak sunat fa akhfa, Nabi kata. Kita cuba menyembunyikan. Buat senyap-senyap hingga Nabi kata di mana kalau tangan kiri tu buat menghulurkan, tangan kanan tak tahu apa yang ini maksudnya kita menyembunyikan. Ini di antara kelebihan. Dan yang berikut lagi di antara kita lihat di mana kita hari sedekah ternampak kurang. Dah kita beri RM1, kita ada RM100, beri RM1 kurang. Tetapi Nabi SAW memberi keyakinan kepada kita di mana sedekah ini tidak mengurangkan iaitu duit kita, bahkan merupakan itu bertambah lagi itu duit kita, saham kita utar kiamat nanti. Kesipan hari ini. Simpan hari ni kalau kita ada RM100, simpan sebelum di bank RM10. Tiap hari RM10. Satu hari nanti banyaknya simpanan kita. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, anna sahibas sadaqah yubariku lahu fi mali kama akhbaran Nabi SAW zalik biqaulihi ma naqasat sadaqah min malihi. Nabi tahu fi sahih Muslim, Nabi kata apa? Di mana itu sedekah ini tidak mengurangkan daripada harta mereka. Ini Nabi tahu supaya kita menggalakkan itu kita bersedekah. Nak ceritanya kita tiap-tiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Sekarang ni satu malaikat berdoa untuk orang yang infak bersedekah. Satu lagi orang yang itu kedekut, dia pegangkan harta dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma min yawmi yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani. Nabi tahu tiap-tiap pagi ni, tiap-tiap pagi 2 malaikat turun sekarang ni ke langit dan seorang berdoa bagi orang yang infak, yang membelanjakan ataupun sedekah, yang saja orang yang kedekut. Apa doa malaikat? Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat ni berkata apa? Allahumma ati mumfika khalafa. Satu malaikat berdoa, ya Allah, a'ti, berikan orang yang belanja infak, orang yang bersedekah khalafa, gantikan selepas ni. Ini janji-janji doa daripada malaikat ni, makbul. Malaikat ni tak macam kita buat melakukan dosa dan macam-macam lagi. Malaikat ni sesat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu malaikat lagi berdoa, Allahumma ati mumsika talafa. Ya Allah, berikan kepada orang mumsika, orang yang pegang, orang yang kedekut, orang yang tak infak harta dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa mereka? Talafa, hancurkan, binasakan harta mereka. Nauzubillah min zalik. Ini doa malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua sekali. Dan juga akhir sekali lah, antaranya itu di mana apabila kita mati nanti kita akan dipanggil, akan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap surganya ada pintu-pintu dia. Di mana kalau kita orang semayang, amalan semayang kita orang jaga semayang kita, maka itu akan dipanggil, akan disuruh oleh mereka supaya masuk pintu babus solat. Dalam hadis yang panjang ini saya rekahnya, wa man kana min ahli sadaqah du'a min babis sadaqah. Nabi kata apa di panjang rekah dia, ambil ini je. Barang siapa dia ni ahli sedekah, orang yang belanja harta mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, du'a min babis sadaqah, maka pintu surga kamu memanggil itu, hai orang yang bersedekah, orang yang infak, masuklah kamu surga melalui pintu ini. Tak bolehlah kita. Kalau kita hari ni satu pintu je ni. Contohnya kanak-kanak apa pintu ni, orang tua apa pintu ni, budak-budak apa pintu ni, bagaimana keadaan? Kalau hari ni pergi Mekah ni ratus-ratus pintu hari ni. Kalau satu pintu bagaimana kita orangnya? Ini contoh kepada kita. Jadi memudahkan kita itu masuk surga. Ahli orang yang bersedekah ada pintu sedekah, orang yang semayan ada pintu semayan. Ini kesemewahannya kepada kita supaya kita ni itu jadi orang yang suka bersedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita hari ini jadilah orang yang itu yang pemurah. Jangan orang yang bakhil. Di mana kalau lihat amanat, Tuan Guru ni Abdul Aziz pernah mengatakan, kalau nak buat benda baik itu wajib jadi orang yang pemurah.
Contohnya kalau ada tabung kuliah, tabung apa ke, itu wajib walaupun ada kemampuan kita lah. Tapi dalam perkara yang mungkar, perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib jadi orang paling bakhil sekali. Ini tolong ingat dah, supaya kita hari ini inilah segala harta kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebanyak tazkirah pada tengah hari ini. Moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Sebelum saya beredar pada sini, ada beberapa pengumuman dah. Yang pertama sekali itu, Karnival Halal Terengganu dan Infokraft penjara Zoom Timur akan diadakan, iaitu pada hari Khamis 5 Disember. Kemarin ni tau. Sehingga hari Ahad 5 hingga 8 Disember di Pusat Dagangan Terengganu ataupun TTC. Yang berikut lagi iaitu kem wudu dan solat 2.0 sekarang ni akan diadakan, iaitu pada 14 Disember 2019 jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Kanak-kanak yang berumur 7 hingga 10 tahun, lelaki dan perempuan. Tempatnya di Masjid Gong Tok Nasib, di sini. Jadi kalau kita anak kita ni tahu bagaimana wuduk semayang, ataulah kita nak ajar dah ada kali dah. Jadi penyertaan cuma tak bayar apa-apa ni. Cuma satu hari daripada pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan borang boleh dapati di tempat berikut: Pusat Fardu Ain Muttaqillah, Rumah MPKK Gong Tok Nasib Ustaz Yin, Rumah MPKK Gong Baru Port Zali, kemudian Rumah MPKK Gong Pagi Haji Mazlan. Dan juga di antara lagi itu, kelas Fardu Ain setiap hari Jumaat 8.30 pagi hingga 10 pagi, berumur 7 hingga 12 tahun, akan dikendalikan oleh Ustaz Alif Azri bin Rosli, Imam Masjid. Kemudian kelas bimbingan matematik setiap hari Jumaat, PT3 dan juga SPM 10 pagi hingga 11.30 pagi. Kelas bermula pada 3 Januari 2019. Januari 2020 ni silap ni. Tahun depan ni. Silap ni lah. Borang pendaftar boleh ambil di bahagian belakang masjid ataupun AJK masjid. Dan akhir sekali, kuliah di masjid kita, iaitu pada 7 hari bulan 12 hari Sabtu, kuliah maghrib jemputan Dr. Ahmad Fadluddin bin Muhammad. Berikut lagi 8 hari 8 12 2019 Ahad pukul 9 ni pagi ni, Muslimat, penceramah Ustazah Nur Zila Muhammad, pendakwa bebas. Kemudian 13 hari bulan 12 2019 Jumaat, ini kuliah sebelum Jumaat pada 13 hari bulan 12, akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Razak Ngah, AJK Masjid. Dan akhir sekali kuliah maghrib jemputan Ustaz Muhammad Aidi Adha Tahir pada 13 bulan Jumaat selepas maghrib. Itulah makluman pada tengah hari ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.